أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran yang berbunyi, dan hendaklah kamu sempurnakan, cukupkan bilangan puasa di bulan Ramadan, dan bertakbirlah, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu dalam hidayah. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu benar-benar menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini dapat kita berhimpun dalam majlis ilmu yang sangat diberkati. Kita telah melalui Ramadan hampir sebulan, satu jarak masa yang sangat pantas berlalu. Kita rasa baru je bulan Ramadan tahun lepas, tiba-tiba bulan Ramadan tahun ni nak habis pula dah. Dan bila kita balik akhirat kelak, Allah Ta'ala akan tanya kepada kita, kam labistum fil ardi adada sinin. Kita akan jawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Allah akan tanya kepada kita, berapa lama kamu tinggal dulu atas dunia? Kita akan jawab, kita tinggal boleh jadi sehari ataupun 2 hari. Dan tanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Kalau kita merenung semula apa yang kita lalui di dunia ini, kalau kita duduk nyandar dinding semeta aja, kita boleh karang semula, tak sampai sehari pun apa yang pernah kita lalui di dunia ini. Itu pun sudah cukup menggambarkan kepada kita bahawa dunia ini sangat sementara. Sebab itu Nabi SAW sebut kepada kita, a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Umur umatku ni, kata Nabi, di antara 60 hingga 70 tahun. 60 hingga 70 tahun ni jarak masa yang sangat singkat. Sebab itu Nabi juga sebut, kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Hiduplah kamu di dunia ini, kata Nabi, seperti orang yang sedang bermusafir ataupun sedang berdagang, sedang berjalan jauh. Destinasi sebenar kita ialah akhirat. Kita lalu sahaja di dunia, dan barangkali kita hidup pada zaman yang juga disebut oleh Nabi SAW, di antara tanda hampirnya kiamat itu ialah yataqarabuz zaman, masa yang dahulunya kita rasai satu tempoh yang lama, tapi sekarang sekejap sahaja.
setahun sekejap sahaja, sebulan sekejap sahaja. Allah Ta'ala sediakan kepada kita dengan pelbagai cara nak suruh manusia ini kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sediakan kepada kita adanya solat, kita semaya 5 waktu sehari. Lama-lama kita berasa semaya 5 waktu, dan kita menunaikan semaya 5 waktu, boleh jadi kita berasa nak tukar amalan lain pula, nak terang amalan lain pula. Allah sediakan kepada kita Ramadan selama sebulan. Boleh jadi kalau Ramadan lebih daripada sebulan, kita pun berasa puas juga. Bulan Ramadan selama sebulan, kemudian Allah sediakan kepada kita cara lain pula untuk kita beribadat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sediakan kepada kita ibadat. Ada orang minat bersedekah, dia bersedekah. Ada orang minat baca Quran, dia baca Quran. Ada orang minat berzikir, jejak angin dia bila berzikir, dia berzikir. Semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang paling penting bila kita beribadah ini ialah al-khudu' wal-dhul. Kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah merupakan syarat Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Termasuklah Allah Ta'ala menerima istighfar kita. Di awal kejadian manusia lagi, Allah Ta'ala dah letak ukuran pengabdian kepada Allah. Iblis laknatullah bila diperintahkan supaya sujud hormat kepada Nabi Adam AS, Iblis ingkar kepada Allah berserta dengan takabur. Iblis buat salah berserta dengan takabur. Kalau dia buat salah saja, dia boleh bertaubat, beristighfar kepada Allah. Tapi dia buat salah serta dengan takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak ada tunduk dan patuh, merendah diri di hadapan Allah, bahkan dia takabur, kata Allah. Inilah punca kemurkaan Allah, takabur. Kesilapan yang dibuat oleh makhluk ini, ada cara untuk tebus balik kesilapan tersebut. Tapi kalau sampai tahap takabur, tak merendah diri kepada Allah, habislah, jadi macam iblis. Nabi Adam AS juga pernah buat silap. Tapi silap Nabi Adam AS kerana keterlanjuran, bukan kerana takabur kepada Allah. Ana beza. Bila takabur kepada Allah, arti kita menderhakai sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau setakat kita buat silap, akhirnya apabila ditegah Nabi Adam AS daripada makan buah khuldi, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kata makan, nak menghampiri pokok khuldi pun tak dibenarkan. Tiba-tiba Nabi Adam buat silap. Tapi silap Nabi Adam AS diikuti dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Sekiranya kamu tidak mengampunkan dosa kami dan merahmati kami, nescaya kami akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Telah diajar oleh nenda kita, tok kita Nabi Adam AS. Bila kita buat silap, bila kita buat salah, kita beristighfar kepada Allah, bukan kita takabur di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila manusia takabur di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW sebut, la yadkhulunal jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin minal kibriya. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sedikit sifat bangga diri, takabur. Tidak akan masuk syurga, kata Nabi SAW. Sebab itu peluang kita berada di bulan Ramadan.
kita kena ambil peluang seperti ini untuk sama-sama kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar banyak-banyak kepada Allah, mengambil peluang Allah Taala berikan kepada kita hidup di bulan Ramadan. Dan di akhir kita ni Jumaat terakhir dah. Di akhir bulan Ramadan seperti ini, kita kena ingat di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila masuk 10 malam terakhir ni dia sisi lengan baju. Syadda mi'zarah wa ayqadha ahlah. Nabi sisi lengan baju, bukan sisi lengan baju buat bubur lambak dah. Bukan sisi lengan baju masak dah, makan dah. Tapi sisi lengan baju beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diizinkan kepada kita beriktikaf pada 10 malam terakhir. Wa ayqadha ahlah. Kita ni bila bangun tidur tengah malam, maya tahajud, baca pun kena koho-koho, takut mengganggu orang yang sedang tidur. Tapi bila masuk 10 terakhir bulan Ramadan, kita boleh kejut ahli keluarga kita untuk bangun berqiyam sama. Inilah menjadi amalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di akhir bulan Ramadan ini juga kita kena ingat kita akan menempuh hari raya Aidilfitr. Hari raya Aidilfitr, kita kena ingat walaupun Nabi sebut hari raya ni kita boleh pakai ahsana ma inda, kena pakai pakaian yang paling terbaik yang kita ada, tapi jangan kita lupa untuk kita menjaga batasan aura, terutama bila berada di hari raya. Yang lebih penting kepada kita, para ulama pernah membahagikan halun nasu fi Ramadan, keadaan manusia di bulan Ramadan ada 3 peringkat. Yang pertama di kalangan manusia, min ibadillah man istaqbala Ramadan bil farha was surur. Yang pertama, manusia yang menyambut kedatangan Ramadan ini dalam keadaan sangat-sangat seronok, sangat-sangat suka dan sangat gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka ini adalah merupakan golongan yang berlumba-lumba melaksanakan, mengerjakan kebaikan sebanyak mungkin di bulan Ramadan, dan mereka lah orang yang mendapat kebaikan tersebut. Mereka lah mendapat manfaat daripada adanya bulan Ramadan yang disebut sebagai bulan yang penuh dengan keberkatan. Dan mereka inilah di antara manusia yang juga menunggu kedatangan Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar ni bukan maksud kita cari dan mesti kena jumpa. Allah Ta'ala perintah kepada kita suruh mengerjakan ibadat bulan Ramadan, tak payah peduli kepada jumpa tanda atau tak jumpa tanda. Ni siapa tu bila ada khabar, ada orang tu jumpa satu benda putih nampak serupa kapal-kapal gitu je. Masih lagi ada di kalangan masyarakat kita menganggap Lailatul Qadar itu seolah-olah makhluk pakai jubah jalan tengah malam, kalau jumpa gap pegang lalu ke dia nak pasal nak minta doa kita mustajab. Padahal yang disebut dalam Quran Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita beribadat pada malam Al-Qadar, kita dapat ganjaran pahala lebih daripada 1000 bulan. Lepas tu pula ada kali 83 tahun 4 bulan. Allah Ta'ala sebut khair, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa ribu bulan tak tahulah. Bergantung kepada amalan kita, keikhlasan kita beribadat di bulan Ramadan. Allah sengaja menyembunyikan malam Al-Qadar. Tetapi yang penting kepada kita, kita beribadah pada waktu malam. Banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebut tentang kelebihan kita berjaga pada malam-malam, terutama malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi sebut ainani la tamassuhunna, ainun bakat min khasyatillah
wa 'ainun batat fi sabilillah. Nabi kata dua mata yang tuai dia tidak akan dijamah oleh api neraka. Yang pertama, mata yang sanggup berjaga malam kerana beribadat kepada Allah, menangis malam hari beribadah kepada Allah, bukan jerit pasal tak ada tekad nak klik raya tak. Menangis pada waktu malam, bakat min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah merupakan salah satu daripada ciri takwa, sebagaimana disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila orang tanya apa makna takwa, Sayyidina Ali kata takwa ni 4 perkara. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, kena takut kepada Allah baru takwa. Jadi ramai orang takut pada Allah Ta'ala, terutama 10 hari bulan Ramadan ni, pasal tak apa nak pergi belah mana ke masjid. Bila kita tanya ke mana, mak tak apa nampak masjid di hujung-hujung, kalau takut ke Tuhan, kata. Di rumah Tuhan apa tak pergi pasal takut ke Tuhan. Tak betul lah betul. Al-khawfu minal jalil, semakin takut kita, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin takut kita, semakin kita rasa sayang untuk Ramadan ini berpisah dengan kita. Semakin takut kita, semakin kita memenuhi rumah-rumah Allah. Semakin takut kita, semakin rajin kita beribadat kepada Allah. Ni kalau ajak pergi masjid sakit lutut lah apa, kalau ajak pergi shopping tak apa, jalan Kabemo tu 4 kali tawaf. Lebih pada sa'i Safa Marwah. Ada masalah. Tapi kalau ajak pergi masjid nak sembahyang tarawih lama, marah pula kata imam. Pasal baca panjang. Sedangkan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila orang tanya Nabi, ayyus salatu afdal, semaya mana paling baik? Nabi kata tulul qunut, semaya yang bacaan dia panjang. Bacaan dia panjang. Terutamanya bila kita semaya sore. Jangan bila kita semaya sore baca pendek je surah. Orang jadi tu imamnya baca meh duallah. Itu tak betul. Bila kita jadi tu imam orang, kita kena meraihkan kepada hadirin yang hadir, makmum yang hadir. Bila kita semaya sore balik buka Quran tak apa, nak baca sejuh pun tak apa. Itu yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita ni tak mana masjid imam baca pendek. Kalau boleh wal asri itu nak kerak dua. Wal asri pula rukuk. Pada rakaat kedua tu innal insana lafi khusr, baru sambung. Hadirin mukminin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selain daripada bangun malam, di antara amalan yang patut kita buat ialah sebagaimana hadis an Abi Abdurrahman Al-Hubla an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al-qiyamah yaqulu siyam yawm al-qiyamah yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wash-shahawatu bin-nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil-layli fayaqulu fayushfa'an. Nabi SAW sebut, Nabi kata puasa dengan baca Quran ni dia boleh bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Puasa ni bangkit pada hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah menegah orang ni daripada makan, daripada syahwat pada siang hari, maka jadikanlah aku ni boleh bagi syafaat kepada dia. Lepas tu Quran pula kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni menegah orang ni daripada tidur malam, dan dia isi malam hari dengan baca Quran. Maka mintalah juga, ya Allah, supaya aku boleh bagi syafaat kepada dia. Maka Allah Ta'ala menyebut fayushfa'an, diberikan kepada Quran dan juga puasa ini untuk kita, untuk menjadi
pemberi syafaat kepada kita di akhirat. Sebab tu puasa jangan sebut bulan puasa, tapi kita kena sebut bulan Ramadan. Ramadan bulan untuk baca Quran, Ramadan bulan untuk beristighfar, Ramadan bulan untuk bersedekah, Ramadan bulan untuk qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang puasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan qiyam sungguh-sungguh di bulan Ramadan, mengharapkan Allah taala bagi ganjaran, maka Allah taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Hadirin mukminin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ni puasa orang yang pertama. Jadi kita boleh nilailah kita puasa ni jenis baca Quran ke, jenis sedekah ke, kau puasa saja-saja. Kita lebih mengetahui tentang diri kita. Yang kedua, jam'us siyam was salah wal ghaflah. Dia pun di antara dia puasa, dia semaya, tapi dia lalai. Maya dia, puasa dia, tapi lalai. Dia bercakap juga benda-benda yang dusta, bercakap juga benda-benda yang mendatangkan dosa. Ia boleh mengurangkan pahala puasa. Bercakap juga mengumpat kepada orang lain. Cakap-cakap ini adalah merupakan cakap orang lalai. Dia tak sedar dia berada di bulan Ramadan. Ada orang siapa balas gocoh di bulan Ramadan? Apa ada? Ini tak betul. Kerana di bulan Ramadan, Nabi SAW sebut, Nabi kata, man lam yada' qawla zur wal amalu bihi fala hajatan fillahi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Orang yang puasa di bulan Ramadan, dia tahan diri daripada tak makan, dia tak minum, dia tidak melakukan syahwat. Allah Ta'ala tak pandang kepada dia kalau sekiranya dia tak tahan diri dia daripada bercakap benda-benda yang dusta. Dalam bulan Ramadan pun berlawak lagi. Dalam bulan Ramadan berlawak lagi. Bui jawapan dalam parlimen berlawak kuasa kodah. Bila kita bangkit soal, Amos sebut dalam parlimen berkata, rakyat Kelantan akan terus berdoa kepada Allah sekiranya royalti mereka dinafikan dan hak-hak yang sepatut didapati oleh rakyat Kelantan dinafikan. Kita akan terus berdoa kepada Allah. Allah dia kata, berdoa sampai tahap boleh mendatangkan kebinasaan kepada orang lain. Mana boleh dia kata. Kita nak berjelas dia tak kasi dengar. Ni payah main dengan puak ni. Bila orang dia zalimi, kita boleh berdoa. Sekiranya dia zalim kepada kita, kita berdoa keburukan kepada dia tak salah. Ada disebut dalam riwayat Muslim bagaimana seorang yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dijamin syurga oleh Allah. Sa'id bin Zaid, al-ashrul mubashshiruna bil jannah, dia berdoa kepada Allah bila mana Arwah binti Aus memfitnah dia. Dia kata, Allahumma in kanat hiya kadhibah fa'ami absaraha waqtulha ala ardiha. Ada orang alik sebelah dia bangun, ustaz juga dia ni, dia kata, mana boleh doa lagu tu? Dia tak baca habis kitab. Sa'id bin Zaid pernah berdoa kepada Arwah binti Aus. Bila Arwah binti Aus memfitnah Sa'id bin Zaid yang dijamin syurga oleh Rasulullah, maka tanah dia, dia kata, rapah tanah dia. Maka dia berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, kalau sekiranya perempuan itu dusta, kalau sekiranya kita lapik, boleh jadi dia betul, tapi kalau dia dusta, sengaja nak memfitnah kita, ya Allah tolong butakan mata dia. Boleh, ada masalah. Waqtulha ala ardiha, dan mati kalau dia dalam tanah hak tepat dia kata aku rapah tanah dia. Gak ni berat pada tu lagi royalty berapa belah bilion tak sibui. Bila dia bangkit, dia kata tak boleh kita doa ni, warna pakat doa gini, nama kata doa ini kerana manifestasi daripada rakyat Kelantan yang dizalimi. Kalau tak buat zalim, kita pun tak doa. Tapi bila dia buat zalim, kita berdoa lah.
Oh patugak dia kata begitu begini tak boleh naik minyak sini pasal apa? Pasal Terengganu tu ada dah tak apa asal. Padahal kelulusan untuk membina pahit lagu minyak tadi sekali dengan kelulusan juga untuk membina loji penapisan. Jadi pelan-pelan nak bina, tak buat di Kelantan lalu muka dekat 140 km apa kata. Boleh puasa pun berlawak lagi. Boleh puasa pun berlawak lagi. Dia kata awal hari mula kosong Kelah Thailand sebab syarikat Malaysia itu boleh tanda. Kita cek-cek bukan tanda, rupanya runding terus. Biasalah puan-puan ni dia main runding terus berlaku. Dakwah kekal pun main runding terus. Hak tu dakwah kekal jadi tak kekal tu. Dan dia kata Thailand lebih perlu kepada gas dan juga petroleum ni. Sebab Thailand ni kuat dia pengguna gas. Lori-lori dia pengguna gas. Amba kata kalau Malaysia sahaja perlu gas, bapa dia bawa pahit ke Song Kelah, lepas tu daripada Song Kelah masuk ke Bukit Kayu, masuk Malaysia semula. Maknanya Malaysia perlu juga. Tak berjawab kat lah dia. Ini pembohongan. Sepatutnya bila kita berada di bulan Ramadan, kita kena ingat kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis tadi, man lam yada' qawla zur wal amalu bihi fala hajatan fillahi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat tapi tak tinggal kecek belawak, Tuhan tak pandai hak pengorbanan dia, tinggal makan, tinggal minum, tinggal syahwat tadi. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bagi peringatan kepada kita, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang boleh puasa tapi dia tak dapat daripada puasa dia melainkan lapar dengan dahaga je. Gol lain tak boleh lapar lah. Boleh lapar, boleh dahaga, pahala tak boleh muka kacak belawak. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita kena ambil kesempatan berada di akhir bulan Ramadan ini kerana banyak riwayat-riwayat sebut Nabi ajar kepada kita supaya cari malam Al-Qadar pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan waltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati. Di antara kita kena doa, kalau betul dengan malam Al-Qadar, kita doa biar royalty tu boleh balik. Kita doakan supaya Allah Ta'ala buka hati pimpinan-pimpinan hendak merata pusat dan supaya bagi royalty. Jangan doa untuk kita saja, kena doa ini kepentingan rakyat. Nabi SAW sebut carilah Al-Qadar ini pada 10 malam terakhir, dan Nabi kata waltamisuha fit tasi'ati pada malam 29, was-sabi'ati malam 27, wal khamisati pada malam 25. Kita malam ni baru 24, ada lagi malam lusa, malam esok. Tapi jangan tupu malam tu je, malam lain tak pergi sejik. Malam 23 penuh, 24 tak ada. Hak mana pasal apa? Dia silap faham hadis Nabi. Pernah satu ketika Nabi SAW tubik daripada rumah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit. Dia tubik daripada rumah nak pergi riwayat ke sahabat-sahabat tentang bilakah malam Lailatul Qadar, bilakah malam Al-Qadar. Bila Nabi keluar rumah, fatalahur rajulan minal muslimin, Nabi tengok ada dua orang duk bala. Bila puasa ni bala juga. Bala. Lalu Nabi kata inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr farufi'at. Nabi kata aku tubik mari ni nak royak kepada kamu semua bilakah malam Al-Qadar. Tapi tengok-tengok ada dua orang duk bala. Maka Allah Ta'ala akad semula khabar tentang malam Al-Qadar kikana bala. Dan Nabi sebut wa asa ayyakuna khairan lakum, tetapi aku berdoa kepada Allah, kata Nabi, mudah-mudahan tak tahu bila malam Al-Qadar menjadikan ia lebih baik bagi kamu. Mau tidak, kalau kita orang tanya, orang telefon, lagu mana Ustaz? Cuaca Kota Baru Ustaz mana? Nampak redup hari ni boleh jadi malam. Malam esok tak ada dah orang pergi sejid. Jangan royak lagu tu.
Ini hikmah kenapa disembunyikan malam al-qadar. Nampak pagi ni boleh jadi malam kat tak ada orang dah. Bila nak mai terawih. Nabi pernah keluar rumah nak bagi tahu. Tetapi Allah Ta'ala akad semula, dan Nabi kata wa asa ayyakunu khairan lakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sengaja sembunyikan malam al-qadar, kebaikan bagi kamu, sebab kita akan berusaha sepanjang malam. Yang ketiga, orang duduk di bulan Ramadan fi ghaflatin. Dia duduk di bulan Ramadan dalam keadaan lalai, tak khabar dah puasa nak habis bulan, tak khabar dah nak habis dah, dan dia tak tahu pun apa fadilat dan kelebihan Ramadan. Yang Allah Ta'ala sengaja menyediakan bulan Ramadan ini untuk mendekatkan kita manusia kepada Allah. Kita jauh, Allah Ta'ala dekat semula. Ini program Allah SWT semata-mata untuk menjadikan kita ini layak masuk syurga. Pernah Nabi SAW tanya kepada sahabat-sahabat, siapa di kalangan kamu pada hari ini yang berpuasa? Lalu Abu Bakar kata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ini puasa sunat. Siapa di kalangan kamu yang hari ini sudah pun melaksanakan solat jenazah? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa di kalangan kamu hari ini telah mengiringi jenazah ke kubur? Ana ya Rasulullah. Siapa di kalangan kamu pada hari ini yang telah pun bagi makan kepada orang miskin? Ana ya Rasulullah. Nabi kata, tidaklah berhimpun ke semua perkara tadi, termasuk puasa, ziarah orang sakit, ziarah orang mati, solat jenazah, iring jenazah kubur, bagi makan kepada orang miskin. Berhimpun semua perkara ni atas orang-orang, kata Nabi, maka dia dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kita bukan sehari puasa sebulan. Sebulan. Fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah Taala. Aku sendiri akan bagi ganjaran kepada orang yang berpuasa. Sebab kualiti puasa ni subjektif. Ada orang puasa tak makan tak minum saja, ada orang puasa tak makan tak minum tak tengok benda kasih. Ada orang puasa lagi tak makan tak minum tak tengok benda kasih, tak mikir benda kasih. Duduk dalam keadaan beristighfar kepada Allah. Fadilat sangat besar sebut. Ada hadis Nabi sebut, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melazimi beristighfar kepada Allah, Allah Ta'ala jadikan setiap kedukecitaan dia ditukar jadi gembira. Setiap masalah yang dia hadapi, Allah Ta'ala sediakan jalan keluar, dan Allah bagi rezeki kepada dia daripada cara yang dia sendiri tak suka nak boleh rezeki ikut cara lagu tu. Sebab apa? Dia mulutnya astagfirullah, 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 supaya tidak lalai. Kita bimbang kita masuk dalam golongan ketiga yang disebut oleh Nabi SAW, raghima anfi rajulin dakhala alaihi Ramadan fatamma alaihi Ramadan falan yughfarulah. Sangat rugi kalau sekiranya kita dah hidup di bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak mati kita. Selama mana orang kita kena mati sebelum puasa, mati tak ada habis puasa. Kita diberikan keizinan oleh Allah dia raya habis puasa. Tiba-tiba bila kita balik akhirat, kita cek tengok puasa kita tahun 2013, 14, 34 Hijrah mula, Tuhan tak ampun dosa kita. Inilah orang yang paling rugi atas dunia, kata Nabi SAW. Rugi atas dunia, rugi di akhirat. Pasal apa? Dia puasa tapi Tuhan tak ampun dosa dia. Sepatutnya bila kita dah habis puasa sebulan, kita keluar daripada Ramadan ini, kita jadi seperti yang disebut yaumin waladatuhu ummu, seperti mana hari kita dilahirkan oleh ibu kita. Sebab itu kita kena minta banyak dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala terima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Sayyidina Ali karramallahu wajah dia kata, kita beramal tu satu mujahadah dah. Ada sekali lebih kita kena mujahadah lagi, kita kena bersungguh lagi, iaitu kita kena bersungguh minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala terima segala amalan yang kita bersungguh beramal. Hatu lebih lagi, kata Sayyidina Ali. Dan semuanya ini kita akan dapat insya-Allah kalau sekiranya kita sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana
Allah Ta'ala sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala akan terima amalan orang yang bertakwa kepada Allah. Ini penting takwa. Betul Allah Ta'ala jadikan Ramadan berserta dengan Allah sediakan kepada kita matlamat Ramadan itu ialah untuk melahirkan insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, di antara benda yang kita kena jaga juga, biasanya kita bila nak masuk raya ni kita bermaaf-maafan. Sepatut maaf-maafan tu lah ni lagi. Lah ni lagi. Ada satu kisah yang sangat menakjubkan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Di zaman Nabi SAW ada seorang lelaki di kalangan Ansar yang disebut oleh Nabi diiktiraf sebagai ahli syurga. Satu hari sahabat sebut kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama dengan Nabi dalam majlis. Anas menceritakan semula peristiwa yang berlaku. Nabi sebut yatlu alaikum min hadzal fajr rajulun min ahli al-jannah. Fatala'a rajulun min al-ansar tantifu lihyatah min ma'i wudu'i qad 'allaqa na'layhi yadihi shimal fasallam. Nabi kata akan masuk melalui pintu masjid ni seorang di kalangan ahli syurga. Sahabat dia tunggu siapa dia nak masuk. Sahabat dia tunggu. Lalu masuklah seorang lelaki di kalangan Ansar. Dia masuk dengan janggut dia basah lagi dengan air wudu. Tangan dia kiri pegang selipar. Dan dia bagi salam, Assalamualaikum. Sahabat semua jawab salam. Esoknya Nabi kata akan masuk ke pintu ni ahli syurga. Sahabat tunggu pula. Masuk ialah lelaki yang sama yang masuk kemari dengan keadaan yang sama. Orang yang sama. Dan dia tak dikenali oleh para sahabat. Dia tak sebelah mana lah dia ni, bukan kelas Tok Wakil lah. Kalau Tok Wakil tak boleh kenal. Paling kurang rakyat dia kenal. Maka pada hari ketiga Nabi kata akan masuk melalui pintu ini ahli syurga. Lalu masuklah lelaki yang sama yang masuk hari pertama. 3 hari berturut-turut Rasulullah kata ini adalah ahli syurga. Sahabat tak kenal. Jadi masalah bagi sahabat, sebab bila dia tak kenal, dia tak tahu apa amalan istimewa kawan ni sehingga dia dijamin syurga oleh Rasulullah. Lalu ada di kalangan sahabat, dalam riwayat sebut nama Abdullah tak disebut Abdullah mana-mana. Gak sahabat Nabi yang nama Abdullah ni kat belana ada sebut kita al-abadillah inda sahabat. Sahabat Nabi yang nama Abdullah. Kita tak minat ada pun nama anak Abdullah lah. Pasal besar dia mau panggil Pak Allah juga. Sahabat Nabi ni ramai nama Abdullah. Dan ada seorang sahabat Nabi ni gintik gapo dia amal istimewa kawan ni. Dia pergi sapa khumah. Bila dia sapa khumah kawan ni, ini hadis yang sahih. Dia kata dia balah dengan ayah dia dia supah tak seklik khumah 3 malam. Boleh kau tak? Dia kata dia nak tupai tidur rumah ahli syurga. Ahli syurga dia kata boleh. Dan dia nupai tidur 3 malam di rumah ahli syurga yang dijamin oleh Nabi SAW. Disebut oleh Nabi 3 kali berturut-turut. Dan bila kawan ni tidur malam, dia jaga tengok apa dia amalan istimewa kawan ni buat. Dia kata sepanjang 3 malam dia duduk rumah kawan ni, tak ada pernah pun dia lihat kawan ni bangun qiyamul lail. Tak pernah bangun qiyamul lail. Ghaira annahu idza ta'ara aw taqallaba ala firashi dzakara Allah ta'ala wa kabbar. Melainkan dia kata hidup perhati bila kawan ni balik lengah tengah tidur, pusing kanan, pusing kiri, balik lengah tak apa, jangan balik pati sudahlah buat kita. Pusing kanan, pusing kiri, disebut Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Kita kalau dia tidur balik kanan balik kiri, pas bawah katil pun jatuh. Dia sebut Allahu Akbar. Sehinggalah dia bangun untuk mengerjakan solat subuh. Selama 3 hari kahwin dia itagapur yang amal istimewa tak jumpa. Lalu cukup masa 3 hari dia berjelas semula ke tuan rumah ahli syurga tadi dia kata sebenar dia tak balas dengan ayah dia apa. Ni belawak haru, tidak sunat belawak ni haru. Cuma dia kata dia dengar Nabi sebut kamu ini ahli syurga 3 kali menyebabkan dia mari nak belajar gapo amalan istimewa aqtadi bi, aku nak belajar. Nak belajar amalan. Dan dia kata aku frah bila aku tunggu selama 3 hari tak ada amal istimewa yang kamu buat. Seolah-olah kamu menyembunyikan sesuatu amalan istimewa kamu daripada pengetahuan aku. Dan dia balik dalam keadaan tak puas hati. Dia pusing. Ahli syurga dipanggil semula. Dia kata apa yang kamu tengok itulah yang sebenar amal aku. Tapi dia kata aku nak bagi tahu rahsia kepada kamu. Ghaira anni la ajidu fi nafsi ghasya wala ahsudu ala ahadin minal muslimin ala khairin atahu Allah iya. Dia kata cuma aku ni, dia kata aku tidak pernah terlintah untuk mengkhianati, menzalimi, mengenakan kejahatan kepada saudara sesama Islam. Tak pernah terlintah. Usah kata nak buat, terlintah pun tak. Wala ahsudu ala ahadin minal muslimina ala khairin atahu Allahu iya. Dan aku tidak pernah terlintah untuk dekina kepada nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang lain di kalangan manusia yang aku kenali. Dia tak pernah terlitah nak khianat. Bukan sebuah kerja pusat takwil realiti kita. Dia tidak pernah terlitah nak dekina dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada saudara sesama Islam. Lalu kata sahabat Nabi yang duk tunggu 3 malam tadi, inilah sebenarnya amalan istimewa kamu yang kami tak boleh sapa kepada tahap tu, kamu sapa kepada tahap tu, dan inilah rahsia mengapa kamu dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya syurga ini tuan-tuan, antara bendanya juga kita kena jaga hati dan perasaan kita. Terutamanya kita nak melangkah masuk hari kami depan nak raya dah ni. Biasa orang Melayu kita gak jumpa dia salah kawin maaf ya kosong-kosong. Tak ada gitu. Kena ikut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ucapan sunnah Nabi, bila tiba bulan Ramadan, bila tiba hari raya ni, kita kena kata taqabbalallahu minna wa minkum at-ta'ah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Patut nak kata maaf dia mau kawan ni kalau ada salah-salah kosong-kosong, tapi kena mulakan dengan ucapan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kena melazimi, membiasakan. Kita orang Kelantan terutamanya orang luar nak belajar dengan kita. Jadi kita kena mulakan sunnah yang baik ini insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa-siapa memulakan satu perbuatan sunnah Nabi yang baik dicontohi oleh orang lain, dia akan dapat pahala hak dia buat dan juga pahala orang hak tiru dia, tanpa mengurangkan sikit pun pahala orang yang meniru dia tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ganjaran terbaik di bulan Ramadan pada kali ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير. الله أكبر.